Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang waktunya pukul 4.17 petang. Waalaikumsalam. Pada hari ini adalah hari Isnin. Hari pertama pelajar masuk pada sesi persekolahan tahun 2024. Okey. Jadi hari ini mak bapak banyaknya kelang kabut, sibuk dan juga jalan pun jam pagi tadi. Okey, seperti Betul, biasa sangat kami jam. akan mulakan topik perbincangan santai, enjoy sebagainya berdasarkan tajuk kita hari ini adalah pendidikan. Kemana hala tuju pendidikan Malaysia sebenarnya. Okey, jadi kita teruskan kepada perbincangan hari ini lah. Okey, bagi saya Cik Wan teruskan dahulu dengan apa yang nak dikemukakan. Okey. Hari ni tak adalah kita kata nak mengecam sesiapa ataupun kuat sikit. Hari ni tak adalah kata kita nak mengecam sesiapa ke ataupun kita nak tunjuk kita pandai ke, tidak. Cuma pihak saya sebenarnya nak menyuarakan lebih kepada pandangan ataupun kebimbangan seorang bapa, seorang parents lah. Parent mak ayah kan. Jadi kita tengok education sekarang ni dah jauh sangat berbeza daripada zaman kita dulu. Yalah, saya sendiri pun dah umur sekarang ni pun dah orang kata hampir mencecah 50 tahun kan. So berbeza. Dan anak pula masih kecil. Anak sekarang ni tadika kan, 2024 ni tadika 6 tahun. Dan insyaAllah tahun depan 2025 akan mula menjejakkan kaki ke sekolah rendah lah. Jadi bila kita tengok education kita sekarang ni sebenarnya sangat-sangat membimbangkan bagi parents sebenarnya. Kan, membimbangkan dari segi apa? Kita jadi takut sebenarnya tengok education hari ni sebab kita tengok, ya Allah, education sekarang ni terlalu jauh berbeza dengan zaman kita dulu lah. Kan? Ini pengalaman bang. Bukan kata zaman anak aku sekarang ni yang kata nak masuk darjah 1 tahun depan. Tapi masa anak buah aku dulu pun masa dia orang ialah lebih kurang sekarang ni anak buah pun umur 20 lebih, maknanya dalam 10 tahun yang lepas, 15 tahun yang lepas pun. Sebenarnya education kita pun dah banyak sangat evolve. Even bila kita dah mula dengan soalan-soalan kebat, kan, aku sendiri dah pening. Waktu tu baru habis universiti sebenarnya pun. Kan, nak ajar anak buah balik rumah semua tu, dia orang minta tolong ajarkan kerja sekolah dia orang. Waktu tu kebat dah bermula. Okay. So ini cerita-cerita betul. Ini cerita betul lah. Kita zaman sekolah kita tak pernah, zaman sekolah aku dah kan, tak pernah pun terima soalan-soalan kebat macam ni. Jadi bila diberikan soalan kebat, kita bagi jawapan yang kita tahu. Kata-kata bukan macam ni cara dia jawab. Kata salah bukan jawab. Dia ada skema jawapan dia. Dia ada skema dia. Menjawab. Skema dia menjawab tu. Jadi sekarang ni bila dah waktu tu pun orang kata dah tak mampu nak menjawab soalan untuk anak-anak buah aku yang masa tu 10 tahun lepas lebih kurang. Kau bayangkan sekarang ni anak aku yang akan masuk darjah 1 tahun depan. Kan? Jadi kita tengok satu yang sangat membimbangkan. Okay? Maknanya ke mana sebenarnya kita nak bawa budak-budak ni sebenarnya. Yang kedua, yang tengok anak aku sekarang tadika tau. Tadika 6 tahun ni, tapi tadi buat kerja sekolah. Dah belajar tambah tolak dengan 2 digit tau. Umur 6 tahun. Umur 6 tahun dah belajar 2 digit. Kau bayangkan satu ketika dulu kita masuk darjah 1 baru belajar kenal nombor. Okey? Betul. Masa tu kita baru kenal nombor. Sekarang ni tadika 6 tahun dah belajar tambah 2 angka. Tambah tolak 2 angka. Bukan 1 level tapi 3 level tau. Betul. Tambah tolak tu 3 level. Jadi apa sebenarnya yang kita nak bawa pada anak-anak kita zaman sekarang ni? Adakah kita ni nak jadikan dia orang ni macam mana? Itu yang aku sendiri kadang-kadang bimbang tau. Macam mana aku nak catch up? Macam mana nanti aku nak ajar anak-anak aku nanti bila dia orang dalam sekolah darjah 1, darjah 2 dan seterusnya. Kan? So, apa yang patut parent sebagai orang kata parent yang nak memastikan anak. Itulah kata sekarang ni, ya bang, betul kita mungkin kena pergi kursus, tapi kau tahu kita ni ada kesibukan mencari rezeki, nafkah untuk anak-anak semua benda kan. At the same time kita nak kecap budak-budak ni semua. Jadi aku nampak
Allahu Akbar. Takut tau. Dia jadi takut. Aku nak meluahkan ni. Ketakutan aku sebagai parent. Takut. Nak ajak nak tak tahu macam mana. Kan? So, macam mana sebenarnya? Apa sebenarnya keadaan kita nak pergi ni sebenarnya? Adakah education kita ni, kita ikut acuan mana? Luar negara adakah macam tu juga dia buatnya sampai budak-budak macam ni pun dah kena belajar tahap macam tu? Ini apa yang aku nampak lah. Aku ada anak yang paling sulung umur 23 tahun. Satu anak yang paling bongsu umur 7 tahun. Tahun ini adalah darjah 1. Darjah 1. Lepas itu anak aku ni cerita dia tak ada homeschooling lah. Tapi dia memang pernah masuk tadika sebelum ni cerita dia. Kan? Tapi sebelum dia masuk tadika dia dah fully speaking English. Okay. Fluent English, bukannya baru nak tu. Yes. Everything, even dia boleh membaca dalam English pun. Masa dia belum masuk tadika. Okay, aku cerita kau. Jadi, dia problem bila dia masuk tadika. Ni anak aku lah, aku cerita anak aku bila masuk tadika dengan speaking English, dengan speaking Malay dia tak berapa fasih, English lebih fasih. Hasil didikan yang kakak dia. Lepas tu sebab dia banyak tonton konten dekat YouTube yang konten semuanya English macam mana aku juga. Jadi aku bagi macam konten-konten yang bagus lah, bukan yang aku tak ada kata mengarut. Kita pilih konten juga. Itu yang konten-konten yang bagus lah cerita dia. Okey. Jadi dia problem bila anak masuk tu dia nak menyesuaikan diri, satu hal lah cerita dia. Kemudian cikgu-cikgunya tidak fasih bahasa Inggeris. Kau bayangkan macam mana. Tambah pula anak aku masuk dekat sekolah tadika di Terengganu. Dan kebanyakan budak-budak kecil Terengganu cakap bahasa Terengganu. Kau bayangkan anak aku tak reti bahasa Melayu. Hanya bahasa Inggeris. Lepas tu budak-budak tak reti bahasa Inggeris pula. Lepas tu budak-budak lain cakap Terengganu, bukan cakap bahasa Malaysia standard. Lagi pening cerita dia. Okey, itu aku tak masalah lah. Itu mungkin salah cara didikan aku sebab itulah cara didikan aku kepada anak-anak aku yang sebelum ni. Yang anak aku yang 23 tahun tu pun asalnya fluent English. Daripada sebelum masuk sekolah rendah. Dia. Memang anak-anak aku semua fluent English lah. Bukan nak bagi. Cara aku mendidik adalah bagi TV. Betul. Tak bagi TV, tapi cara aku bagi TV. Okey, tak apa. Tapi bila apa yang aku nampak, satu yang kita bila dia masuk peringkat sekolah rendah. Sebab kebanyakan tadika sekarang ni dah bagi yang macam kau cakap tadi lah, dia bagi ekstensif semua kan. 2 digit, 3 digit pada cerita dia kan, tak kisah tadika. Bila masuk darjah 1, ialah silibus kita ni tak apalah tinggi sangat mula-mula dia. Sebelum dia catch up. Jadi budak dia jadi macam alamak, dia kata bila masuk darjah 1, alamak dia cerita dia. Kau faham maksud alamak dia? Alamak maknanya dia kena turunkan balik dia punya knowledge dia tu, cerita dia. Untuk catch up dengan silibus darjah 1. Tapi jangan terkejut. Itu permulaan untuk 2-3 bulan. Lepas itu darjah 1 punya silibus lonjak terus tinggi, cerita dia. Loncat terus tinggi, yes, betul. Sebab dia ada kebat dan sebagainya. Memang sebelum permulaan saja yang memang rendah. Tapi dia jadi kedudukan berjaya juga sebenarnya sebab di peringkat sekolah tadika tidak ada kebat. Betul. Tak ada banyak kebat. Tapi bila masuk darjah 1, kebat terlalu banyak bang cerita dia. Itulah. Itu yang masalahnya bila berlaku kebat, yang kita ni pun tak kebat cerita dia. Kita sistem lama. Engkau kurang-kurangnya pernah melalui KBSR dengan KBSM, betul? KBSM, betul. Aku tak pernah melalui dua-dua tu. Zaman aku tak ada KBSR, tak ada KBSM. Zaman aku. Aku old school punya cara. Betul. Tapi aku berfikiran macam ni cerita dia. Kalau kita nak katakan sistem tu teruk sebagainya, cikgu-cikgu sekolah yang itulah dulu, yang sekolah kerajaan itulah dulu, yang menyebabkan aku jadi macam ni, kau jadi macam tu, cerita dia dan ramai lagi cerita dia. Kita masuk sistem sekolah kerajaan. Jadi kalau kita kata cikgu-cikgu sekolah kerajaan ni tak kompeten, kita kena kutuk diri kita lah. Adakah kita ni kompeten cerita dia sebab kita pun adalah hasil daripada didikan daripada sama juga. Tapi banyak ibu bapa yang condemn cikgu-cikgu sekolah ni cerita dia. Cikgu sekolah awam ni cerita dia. Atas alasan cikgu ni tak kompeten lah sebagainya. Kita nak tanya balik kepada mak bapak tu. Aku selalu macam aku sebenarnya bengang juga kadang-kadang bila orang cakap tak baguslah sekolah apa ni, sekolah kebangsaan ni sebagainya. Aku nak tanya, kau dulu tu hasil sekolah mana cerita dia? Sekolah Tamil cerita dia. Nak cakap cerita dia. Betul. Sebelum kita condemn sistem sekolah kerajaan cerita dia, kita kena tahu kita dulu belajar dekat mana cerita dia, sistem mana.
Kalau kita belajar sekolah antarabangsa, okey fine tak apa. Tapi yang problem dengan sekarang ni ialah bila sistem tu bagus, gurunya bagus, tapi silibus ni terlalu tinggi. Yes, itu Itu yang yang aku jadi maksudkan bang. Aku tak pernah petikai pun cikgu-cikgu ataupun ni sekolah tau. Sebab memang aku salute dia orang ni. Memang aku tabik dengan cikgu-cikgu ni sebenarnya. Sebab dia orang mampu nak bawa benda tu. Tapi yalah, kau pun ada pengalaman. Wife kau pun cikgu kan. Dan aku pun ada kawan-kawan di kalangan kawan-kawan aku ni pun cikgu. So kita tahu macam mana dia orang struggle setiap kali sistem berubah, syllabus berubah, cara pembelajaran berubah. Kan? The problem is macam ni tu tak? Bila pembuat dasar, kita panggil pembuat dasar lah. Pembuat silibus sebagainya. Okay, pembuat silibus, pembuat dasar ni. Ini apa yang aku nampak dan aku dah praktis. Sebab wife aku cikgu selama 24 tahun sudah jadi cikgu. Kan? Jadi cerita dia, apa yang aku nampak ialah kumpulan yang membuat ni, dia orang bila dia buat satu silibus baru, dia buat kebat sebagainya, dia tumpu di sekolah bandar. Dia tumpu di Putrajaya contohnya. Kepala otak dia, cerita dia, aku nak cakap, pergilah duduk dekat hulu banat mana tu sekolah-sekolah tu yang mana budak-budaknya kenal huruf pun tak pandai lagi cerita dia. Nak belajar, anak-anak kerja pun apa ni tak kisahlah cerita dia. Pergi buat silibus baru tu, buat kebat baru ke apa-apa saja tu, pergi di sekolah paling mundur sekali dalam Malaysia. Pergi duduk sana, pastikan budak-budak yang dia buat latihan pakai kebat apa silibus baru tu, pastikan budak tu dapat 8A. Kalau tak dapat 8A plus cerita dia, jangan gatai-gatai nak buat silibus baru dekat sistem gitu dia. Silibus baru. Sebab masalah kebanyakan yang buat sekarang ni ialah dia orang buat di Putrajaya, dia orang buat di Selangor, dia orang tak buat di kata Long Pasir kat mana ke satu contoh dia. Ya, Kuala Berang ke kan contohnya. Kuala Berang pergi bandar lah boh. Kuala Berang pergi bandar. Aku cakap Long Pasir tu nak pergi pun kena naik bot. Segala-galanya dekat Sabah Sarawak gitu. Sekolah dalam bentuk kandang kambing gitu dia. Pergi buat kat situ dulu cerita dia, di mana dia orang tidak ada akses kepada smartphone, dia orang tak ada akses kepada komputer. Tak ada smartphone. Kan baru buat. That's why aku sebenarnya aku bengang sebab kebanyakan yang buat benda tu ialah itu aku cakap tadi lah. Dia buat sampel, dia buat sampling dipanggil di sekolah-sekolah bandar. Sekolah bandar pula, bukan sekolah-sekolah biasa, sekolah kluster. Sekolah elit, bos. Sekolah elit semua yang budak-budak yang orang kata apa memang dah baguslah cemerlang lah. Ni sekolah elit, sekolah kluster, sekolah amanah, apa lagi nama sekolah dia, istilah-istilah dia. Macam-macam sekolah dah. Itu dia. Maknanya budak-budak yang contohlah macam inilah kita ambil contoh. Buat silibus untuk budak-budak SBP, tapi hantar kat sekolah biasa silibus tu. Ya, betul. Mana budak SBP, dia pun duduk asrama, dia pun ada prep, ada ulang gaji. Cerita dia. Tapi ini budak-budak kampung yang harian punya, sekolah harian, disuruh sama selevel kat sana. Mana mahu bang, sama bang itu dia. Iyalah. Betul. Kena faham satu benda. Ini apa yang aku nampak lagi lah cerita dia. Ada kes sampai tingkatan 3 pun tak erti membaca. Ada. Nak cerita. Ada. Jadi aku pun tak faham sebenarnya. Macam aku cakap tadi tu, kita punya kita punya silibus tinggi. Tapi bila tengok baru-baru ni kan ada pencapaian dalam PISA kan, matematik, sains dengan bahasa Inggeris kan. Kita drop. Berbanding Vietnam, jauh aja dia. Yes, betul. Tak faham. Dah lah, bukanlah kita nak salah ke apa. Kita nak macam ni. Kita nak, kalau boleh, janganlah bertukar menteri, bertukar pegawai, turus ke apa sebagainya. Dia bertukar sekali-kali. Silibus. Betul. Menanya masing-masing nak ada legacy masing-masing. Ya, boleh tak stick satu silibus tu untuk 15 tahun contoh dia. Iyalah. Tak, sekarang ni kita sediakan budak ni untuk apa sebenarnya? Contoh yang paling satu benda tu. Sekarang ni kita melatih budak dengan kalkulator. Betul tak? Scientific calculator lah. Macam baru ni aku ada satu status yang menunjukkan aku pergi beli scientific calculator untuk budak sekolah menengah. Pada aku itu satu kesilapan yang besar sebenarnya. Kita kena bagi balik dia orang, kena aktif kepala otak dia orang, guna congak. Kalkulat atas kertas cerita dia. Ini campur ni bagi ni.
Tapi bang, kalau dah soalan complicated, mana maunya bang kecongak bang. Ya, itulah cerita dia. Masalahnya itulah aku cakap. Berbalik pada syllabus balik. Cerita dia kalau syllabus pun teruk, jadi terpaksalah pakai kalkulator cerita dia. Masa pakai kalkulator. Betul. Jadi, Itulah. tak tahulah cerita dia. Susah nak kata lah cerita dia kan. Kau bayangkan bang, anak aku yang umur 6 tahun tu bang, dah belajar 2 biji angka. Kan? Lepas tu nak belajar 3 level pun dia tambah. Kan? Ataupun tolak kan? Macam mana nak kira benda tu secara congak bang? Nak ajar dia gunakan otak dia untuk cari congak. Nak tak nak, aku terpaksa bagi dia pakai sompor. Pakai sompor. Budak-budak dulu, kalau dulu zaman kita pakai jari. Pakai jari. Okey. Dia sebab yang aku ingat lagi lah, ini boleh kali 3 tau. Apa? Boleh 3 tau. Mana 3 digit. 3 digit. 3 digit, yes. Itu cara dululah cerita dia. Aku menggunakan jari cerita dia. Lepas tu macam dulu kita guna buku sifir untuk buat nak buat apa sin, cosine, tangent dan sebagainya. Sekarang ni semua dia tekan gitu dia. Semua pakai kalkulator dah. Kan? Nak jumpa buku sifir kita tak ada dah. Tapi kau kena ingat satu benda. Bukan semua mak bapak mampu untuk beli scientific calculator. Mahal bang harga dia sekarang ni. Berapa sekarang? Tak. Aku pakai kalkulator scientific tu masa dekat 4 dekat 5. Untuk buat advance. Tak, masa zaman aku pakai masa aku dekat poli, zaman aku lah. Sekolah menengah tak boleh pakai kalkulator lagi zaman aku. Mula pakai ni. Zaman kau tak ada lagi. Masa zaman aku dekat poli, harga dia RM40. Itu pun dah rasa mahal. Casio FX series kan cerita dia. Itu dah masuk mahal lah cerita dia. FX tu. Kau bayang sekarang ni baru ni aku tengok yang basic punya 401 punya function FX 570S tu cerita dia Casio. Harga dia RM99, RM97. Dah dekat 100. Ya bang. Cerita dia. Jadi aku pun tengok dekat kedai tu kan. Apa macam ni mahalnya aku cakap kan. Carilah yang lain-lain sebab masalahnya. Itu adalah standard. 570 adalah standard sebab apa ni kelas akan cikgu akan pakai yang model tu cerita dia. Jadi dia tidak ajar mode main dia sebagainya pakai macam tu. Jadi aku apa option aku ada? Hold RM99, RM97 ada beza-beza kedai lah cerita. Dan last aku jumpa satu produk daripada dia clone tu. Di China ni depa OEM buat apa ni dia buat data nama dia orang jugalah cerita dia. Function yang sama, code yang sama, modify yang sama, cuma namanya kelakar lah cerita dia kan. Nama China je lah cerita dia. Yalah nama China lah. Pada harga tu berapa? Berapa harga? Berapa harga? RM47. Yang clone pun harga RM40 lebih. Ada orang cakap kat aku. Dia kata kenapa tak beli yang bagus lah macam contoh macam Casio ke apa. Aku cakap kualiti scientific calculator sekarang tak macam dulu. Dulu 18 kali jatuh pun belum tentu pecah cerita dia. Ya betul. Sekarang sekali jatuh tu pecah terus. Terus bagai. Kalau yang Casio aku pakai dulu tu bang, boleh siap gunakan balik member lagi. Tak, macam aku ingat lagi ini satu lah cerita dia. Disebab masa kat politeknik, dia tak kisah kau pakai kalkulator apa, janji scientific calculator. Masa tahun tu ialah tahun 89. Okey. Jadi aku sampai di poli cerita dia. UO Koma. Jadi aku baiklah, aku dah biasa datang sebelum ni sebab abang aku belajar kat politeknik juga cerita dia. Jadi aku dah biasa datang Taman Cepaka tu. Jadi aku kenal lah dekat kedai-kedai, beberapa kedai kat situ. So aku bincang dengan dia orang, aku jadi token. Aku jadi supplier kalkulator. Jadi gitu kan. Jadi budak-budak tak payah pergi pekan. Aku cakap kat Cina tu, you jangan jual lah kecuali kalau orang datang kat sini lah. Kata. Bagi aku jual kat dalam, dia kata. Dapatlah aku sikit komisen kan, gitu dia. Iyalah. Aku jual. Lecturer pun beli dengan aku, budak-budak pun beli dengan aku, beratus set lah aku jual, gitu dia. Pada harga RM40, RM45 bergantung pada model lah. Tetapi ni cerita dia punya trik dia best tu. Tetapi aku pakai yang satu model. Aku pakai model yang paling high end masa tu. Patutnya yang aku pakai tu harga dalam dekat 200 lebih lah. Kau nak tahu kereta apa aku pakai? Tapi lecturer sampai sudah tak perasan. Sampai aku habis belajar pun dia tak perasan. Yang aku punya ialah programmable punya. Boleh save data dalam tu. Yes, aku letak toyol berlambak dalam.
Itu dia. Kira ini pecah cerita aku macam tu. Kalau lecturer aku tengok kemampuan dia maki cerita dia. Tapi memang aku letak. Jadi aku punya kalkulator tu kira macam biasa. Orang nampak macam biasa tapi sebenarnya aku punya version programmable. Tahu tak? Aku boleh program. Dia boleh letak banyak formulir dalam tu. Kau boleh tekan formulir. Yang best kita tekan dia keluar formulir. Kalau tu lah kau nak pakai formulir ni, kau tekan function tu dia akan calculatekan berdasarkan formulir tu. Cerita dia. Itu aku senang dapat jawab. Siap lah. Tapi aku sampai dengan budak-budak. Dia, apa ni kalkulator tu aku tak ingat. Aku tapi beratus unit. Dua benda aku buat satu masa aku belajar poli aja dia. Satu itu. Satu lagi budak sebab kalau dia masa dulu kan kita tak ada motor. Banyak orang tak ada motor cerita dia. Aku ada motor lah cerita dia. Jadi ada basikal je lah. Tapi nak keluar malas. Kadang-kadang malam nak keluar tak boleh lah. Pintu pagar tutup kan. Agak punya kedai aku ni Taman Cepaka punya tu jauh sikit daripada poli kan. Dia daripada asrama kita orang. Jadi apa masalah dia adalah selalu budak hilang kunci. Oh, okey. Masalahnya kunci untuk pintu bilik. Kunci untuk pintu bilik di asrama cerita dia. Dia ada 8 kombinasi je. 10 kombinasi. 10 kombinasi. 10. Dia ada cengkok sini, kursi cengkok belah sini, dia ada 3, dia ada 2, dia ada 1, lepas tu dia ada pecah. Masalahnya aku simpan semua kombinasi kunci pintu dekat Politeknik. The whole Politeknik aku ada 2-3 jambak. Mana kau dapat? Aku naik dengan kedai kunci. Oh, okey. Jadi dia budak malas nak pergi sana, dia orang jumpa aku lah. Bang, bilik mana? Aku cakap, oh ini okey ni kunci dia. Hang bayangkan. Sampai pernah satu kejadian zaman tu lah. Ada satu bilik lab tu tak boleh kunci lecturer hilang kunci dia lah cerita dia. Oh, okey. So budak pun bagi tahu ada dia ni brother ni ada kunci. Tapi itu lecturer daripada bukan aku punya tahu daripada kejuruteraan Marine. Fakulti lain lah. Okey. Lain. Dia orang boleh datang jumpa aku minta kunci, aku boleh bagi kunci, kau bayangkan. Dia orang lecturer pun wow, dasar dia. Aku buat duit kat situ lah. Sebab aku tak ada beasiswa, aku tak ada sebagainya. Dan aku ada pegang satu kunci masa tu, itulah kunci lah aku bilik untuk mencetak kertas soalan. Itu lagi dahsyat. Aku ada kunci tu. Itu dia masa tu lah. Kita ini bercerita tentang pendidikan lah. Bila kita cerita pendidikan, kan, the common sense kita masa dulu, maksud dia, aku berbangga bila masa aku sekolah rendah, sekolah menengah, cikgu-cikgu yang mendidikkan aku, sampai sekarang aku masih berkawan dengan dia orang dekat dalam media sosial. Cikgu aku, hidup lagi ada yang dah arwah lah. Tapi ada India, China sebagainya, ada lagi semua. Dia orang masih, dia orang rasa bangga untuk kerana mengajar aku. Sebabnya aku boleh fulfill, walaupun aku mungkin bukan student yang apa ni orang kata 4 flat dan sebagainya. Kita average student je pun. Nak kata average pun mungkin average, mungkin above average lah cerita dia. Above average lah. Cerita dia. Untuk certain subjek lah. Cerita dia. Tapi pendidikan tu bagus kita di satu bila kita masa zaman aku adalah sistem sebelum KBSR. Jadi masa aku ada gauli dan sebagainya. Jadi bila sistem yang ni aku cakap satu ialah the problem dengan ialah budak-budak tak dilatih dengan satu dipanggil apa tau? Dipanggil common sense dipanggil. Common sense. Yes. Kita ajar budak-budak hebat. Sekarang ni betul tak? Tapi hebat untuk dia berfikir. Tapi kita tak ajar common sense. Common sense sesuatu benda ni. Kita dia. Dia panggil begini tau. Dia panggil, okey, katalah pen yang kau pakai, pen, tiba-tiba tidak ada, macam tak berdawat, tak keluar dawat. Apa nak buat? Dia punya common sense nak buat tu, cerita dia. Macam mana nak buat cerita dia? Kita akan panaskan ujung dia. Supaya mungkin dia ada clogging sebagainya, supaya dawat tu keluar cair. Betul. Satu, cerita dia. Contoh zaman aku, ialah zaman di mana kami pakai mesin type. Bila kita tak ada duit, sebab kita tak ada beasiswa, ribbon tu dah habis. Kau faham tak? Dah habis dawat dia kan, ribbon tu dah kering je cerita dia. Jadi macam mana kita nak menjawab kertas sebab kita pakai mesin type? Common sense-nya tak ada budak-budak sekarang. Dia akan pergi belilah. Bagi budak yang ada duit, macam mana? Ada.
basahkan dengan minyak masak. Minyak kelapa sawit. Betul. Tapi jangan banyak-banyak, basahkan sikit. Nanti kau gulung Sikit sana, lah, kau gulung sini, lembapkan dia. pusing balik. Tapi boleh, dia akan keluar balik dakwat tu. Dia Pun tak keluar banyak. balik dakwat tu. Maksud dia, Walaupun tak banyak boleh pakai lah. Kita tak ajar budak-budak kita ajar kemahiran berfikir aras tinggi. Tapi kita tak ajar common sense. Satu benda. Common sense. Berbeza tu, berbeza. Mana problem solving kita tu problem solving kita berbeza. Kurang. Kurang. Kalau pintu tutup, terkunci. Budak-budak apa fikir? Terkunci. Macam budak-budak dulu, dia akan cari jalan. Macam mana nak buka? Dia panggil istilah dia MacGyver. Betul tak? Istilah. Pakai kad. Pakai kad ke, pakai pisau ke apa ke kan? Slide pisau kan? ke. Itu kita panggil, di istilah dia dalam bahasa Inggeris. Dalam kamus Inggeris, dalam Merriam-Webster, dekat Oxford pun dah ada dah kataan dipanggil MacGyverism dipanggil. MacGyverism Yes, betul. Benda ni walaupun kelakar. Tapi that is common sense, that is real life solution kan gitu dia. Betul. Dan itu yang patutnya kita terap balik pada budak-budak. Yes, betul. Itulah bang. Itu yang aku nampak sebenarnya sekarang ni kan. Common sense tu satu, problem solving pun lemah budak-budak kita ni. Lepas tu kita nampak pula ada jurang perbezaan. Kalau kita tengok macam sekolah rendah dan sekolah menengah, kita punya level of education kita is very high. Tapi kenapa dekat pendidikan tinggi kita, IPT kita, level of education kita rendah? Sampai nak dapat kerja pun susah. Okey, aku ada jawapan. Okey. Jawapan dia sebenarnya dia open secret lah cerita dia. Okey. Open secret. Okey. Benda ni berlaku selepas benda ni berlaku start dengan KBSR cerita dia. Okey. KBSR dengan KBSM. Tapi bukan pada permulaan KBSR dengan KBSM, tapi di pertengahan KBSR dan KBSM. Bila mana? Yang lepas 99 punya cerita dah ni. Bukan lepas 99. Lebih kurang lepas 99 lebih kurang macam itulah. 97 lebih kurang macam itulah. Okey, fine. 97. Sebab aku first batch 95 tu first batch full KBSM tu. Itu tadi lebih kurang macam itulah. Dia lebih kurang 97 98 macam itulah. Okey, the problem ialah macam ni tu. Bila menteri tak dapat tengok budak-budak tak dapat nak mendapat pencapaian, bukan kecapaian itu zaman Mahathir. Bahasa tu salah. Pencapaian yang memberangsangkan, dia nak jaga imej dia. Sebagai menteri pendidikan, aku tak nak sebut nama-nama menteri pendidikan dia saja. Sebagai menteri pendidikan, dia orang nak jaga imej dia orang. Maksud dia masa dia jadi menteri pendidikan, budak-budak perform, dia akan dapat bangga lah. Orang kata tu menteri istilah dia. Of course. Okey, jadi untuk tiba-tiba masa tu ialah budak-budak tak ramai yang dapat. Tak, ini keputusan belum diumumkan kepada publik cerita dia. Maksud dia hanya menteri yang dapat tahu cerita dia. Dengan setelah dia orang dalam peringkat hierarki tinggi dalam kementerian lah. Jadi benda tu macam tu. Jadi menteri nak umum lah, ada lagi 3 hari ke 4 hari macam tu dia nak umumkan keputusan periksa budak-budak. Okey, macam mana aku tahu benda ni? Okey, aku cerita kau. Patut tak boleh cerita tau. Abang aku yang nombor 2 adalah penggubal soalan peperiksaan. Okey, alright. Okey, setakat itu je. Aku nak cerita, okey. Jadi bila berlaku macam itu, so what happened? Ini yang berlaku pada SPM tau, bukannya yang ni cerita dia, yang peringkat yang bawah ni cerita dia, SPM. Ini cerita ni SPM. SPM ke PMR ke bawah lah. Okey. Masa tu mana di PMR lagi? Masa tu SRP lagi. PMR. Dah PMR. Zaman aku dah PMR bang. PMR masa tu masih lagi dibentuk lagi. Yang aku cerita ni adalah batch antara batch awal SPM. Cerita dia. Antara batch awal SPM. Okey. KBSM. Jadi bila benda tu berlaku, jadi dia orang tak boleh buat apa tau. Dah panik lah cerita dia. Sebab ratusan budak yang gagal tu, yang budak dapat A tu sikit cerita dia. Terlalu sikit dapat A. Okay. Jadi kita menteri buat keputusan turunkan grade. Okey. Betul tak? Sepatutnya untuk dapat A adalah 95 ke atas. A plus. Kalau A tu adalah 90 apa ni? 90-95. 90-95. Tak. Itu bukan. Itu 95 tu A. Antara 90 tu 95 tu adalah A minus.
Dulu. A minus. Dulu. Ni cerita dulu. Masa tu. Masa kejadian tu cerita dia. Jadi terpaksa dia turunkan. Supaya bila jadi, dapat macam tu kan. Jadi adalah ramai lah yang dapat at least A minus sebagainya lah cerita dia. Okay. Adalah A lah. Orang tak sebut A minus lah. Masa tu. Walaupun dekat kertas A minus. Tapi dia betul A. Banggalah menteri. Okay. Itu kesilapan yang pertama. Lepas itu, dia pun tak perbetulkan di peringkat bawahan lagi. Dia pun tengok dari SPM je. Dia pun lupa nak perbetulkan balik tingkatan 4 dengan tingkatan 3 dengan terbawah lagi. Jadi benda yang budak tingkatan 3 tu naik balik nanti jadi SPM. Masa zaman tu, lagi ramai yang tak boleh lepas A. Jadi turunlah grade A sampai A minus sampai 80. 80. Okay. Kau tahu tak sekarang ni, untuk dapat kita tak panggil apa, kita paling bawah sekali apa? E kan? E sebelum F kan? F lah. E. Iya, E tu markahnya berapa? 30 bang. 30. Dan aku dengar cerita lah, jadi tak cerita dia. Pernah diturun sampai 25. 25 dapat E. Semata-mata nak jaga image menteri-menteri je. Kau nak tahu yang masa turun 25 tu bila? Okay, untuk turun waktu 25 tu adalah waktu masa COVID. Budak kat luar belajar secara online sebagainya. Jadi kat tak kelas, tiba-tiba dia orang kata budak-budak cemerlang dapat bagus cerita. Macam tak logik cerita dia. Kau faham tak masa tu? Razi Jidin umumkan keputusan budak cemerlang walaupun dalam keadaan COVID sebagainya. That's why bila budak-budak tu, contohlah budak ambil UPSR, masa tu UPSR ada lagi kan. Okay. Dia orang masuk ke SBP dalam keadaan teruk. Pergi ke SBP dan cikgu kat dalam SBP tak dapat nak betulkan dia orang. Aku tanya kau, bila dia masuk IPTA tak turunkan grade lagi, belum turunkan grade. Ni cerita aku tak ceritakan IPTA turun grade, aku tak ceritakan IPA tak turunkan grade. Kau bayangkan bila dia tak perform, sampai universiti tak perform. Jadi banyaklah budak tak boleh nak meneruskan pelajaran. Hutang makin banyak PTPTN. Jadi ada universiti yang turunkan grade dah cerita dia. Aku tak nak sebut je nama universiti dia. Awam swasta? Awam ke swasta? Awam bang, swasta memang dah lama turun grade. Aku ceritakan swasta dah lagi lama turunkan grade. Yelah, dia orang komersial. Sebab kalau swasta tak turunkan grade, tak ada budak yang lulus daripada kolej tu. Apa jadi image ke kolej tu? Kolej tu orang kata tak bagus lah budak tu kat kolej situ masuk itu. Tutup. Jadi mau tak mau dia turun ke grade. Iya dah. Lepas tu pada pandai lah kau nak pergi cari kerja, dia tak nak tahu cerita dia. Bila pergi kerja, tanya soalan, contoh pergi masuk kerja. Awak ambil kos apa ni? IT kan cerita dia. Oh ni networking orang cerita dia. Cuba awak terangkan macam mana tu, tak payahlah level apa? Layer 1, layer 2 OSI sebagainya. Kita ambil cerita basic je. Macam mana kau nak sambungkan kabel. Kau nak download data daripada hadis kan cerita dia. Kan? Tak tahulah cik, saya pun tak macam cerita dia. Basic, kau sambunglah ke kabel SATA ke apa contoh dia kan. Then kau gunalah external hard drive, external port ke untuk transfer. Jadi basic lah cerita kan. Kalau yang itu pun tak boleh nak itu, tambah pula lagi masalah komunikasi cerita dia. Nak bercakap. Kan? Ujian lisan, aku tak tahulah apa jadi dengan ujian lisan lah cerita dia. Dia orang buat muat sebagainya tapi budak-budak tak bahasa Inggeris fail juga cerita dia. Betul lah. Okay. Macam ada setengah orang dia bahasa Inggeris dia tak fasih dari segi bercakap. Tapi dari segi menulis dan juga mendengar. Cerita dia. Dia bagus. Tadi tak masalah. Banyak kan macam itulah anak-anak budak kampung ni bercakap dia fail. Tapi kalau dia menulis, dia membaca, dia mendengar dan menjawab soalan, dia okey. Bila majikan pula tengok, alamak macam ni kan. Tapi that's what happen lah dengan pendidikan. Bila kita, kesilapan besar kita adalah bila kita turunkan grade. Grade kelulusan cerita dia. Semata-mata nak jaga air muka. Pak Menteri, orang politik. Itulah masalah. Itulah yang masalahnya yang nak dijaga adalah Pak Menteri. Why don't kita stick kepada standard?
Bawah 50 gagal. Kan? Tenang. Tak payah susah. Kau nak kau perform lah, itu dia. Ya. Tapi macam mana budak nak perform? Kau bayangkan soalan periksa, kalau kau baca soalan periksa, kau sendiri gagal nak jawab sekarang ni. Betul tak? Soalan dia orang hebat, dia tak masuk akal. Contoh dia, aku bagi contoh yang tak masuk akal. Aku bagi satu contoh yang tak masuk akal. Ahmad ada 8 biji guli. Siti ada 4 biji jambu. Maniam ada 8 gelas apa ni susu. Kan? Mereka di rumah apa? Soalan macam tu kadang-kadang. Jadi soalan tak kena dengan apa cerita dia. Pernah jadi cerita dia. Pernah jadi cerita dia. Tanya pasal apa ni haiwan. Tapi soalan apa yang itu kan, apa ni, bagi dia punya pembayang dia adalah haiwan. Tiba soalan tentang otomatis. Itu kata banyak soalan-soalan yang nak kena jadi nujum 4 belalang yang payah ni bang. Ya. Masalahnya tak macam dulu kita boleh tembak. Betul. Sekarang tak boleh tembak. Sekarang tak boleh tembak. Betul tak? Aku pernah zaman aku ada penilaian Darjah 5. Aku tak tahu kau ada ke tak ada rasanya. Zaman aku dah tak ada dah. Zaman aku dah tak ada. Aku ada penilaian Darjah 5. Aku antara budak yang last kot atau budak penilaian Darjah 5 gitu dia. Masa aku buat penilaian Darjah 5 gitu dia, aku dapat 5A lah gitu dia. 5A kan. So, aku budak pandai lah dulu ke zaman sekolah lah gitu dia. Cuma aku ni satu je lah. Aku pandai, aku malas nak belajar gitu dia. Jadi aku main-main sikit lah gitu dia. Kan? Dalam keadaan aku main-main tu pun aku dapat keputusan yang bagus kan cerita dia. Cuba kalau aku tak main-main. Cerita dia. Tapi problem dia ialah masa tu, aku sajalah begini cerita. Kita nak bangga diri tak? Cerita dia. Aku punya meja, sebab nama aku ialah aku punya meja masa bila nak jawab kata soalan, masa dulu apa penilaian Darjah 5 ke, SPM ke apa ke, aku akan dapat bucu tau, depan bucu, depan aku dinding, tepi ni dinding tu tak cerita dia. Itu masuk yang budak masuk kan, keluar pintu keluar masuk kan, adalah di belakang aku. Aku ada meja yang paling depan sekali. Aku faham maksud dia dalam bilik periksa cerita dia. Okay, dewan macam itulah cerita dia. Biasanya aku dapat itu. The problem ialah masa tu aku ingat lagi. Aku bawa dadu daripada rumah tu. Aku bawa dadu. Masalahnya aku tahu jawapan. Aku dah buat jawapan. Aku dah siap. Aku punya PL dia sampai sekolah menengah. Ialah setengah jam pertama tu aku memang dah siap dah. Aku boleh submit dah cerita dia. Cikgu. Cuma cikgu tak bagi aku keluar je. Memang aku jawab laju lah cerita dia. Dan mostly lah aku tak tahulah perform kat situ lah. Tetapi aku saja nak menyakat budak-budak dalam kelas cerita dia. Aku bawa dadu. Aku lepas atas meja. Konon tu ambil, konon macam tanya-tanya lah cerita dia. Dadu tu kan. Cikgu bengah. Dia tengok kita kan. Budak-budak belakang psycho lah cerita dia. Dia kata, ui gila bawa dadu tu. Sampai dekat aku dekat PUO pun, bila soalan apa ni objektif, memang aku pakai dadu. Tak psycho korang cerita dia. Wah lah aku dah jawab dah. Cuma aku pakai dadu tu nak psycho korang. Jahatnya PL sampai sudah itu dia. Tapi bukan betul. Maksudnya kita tahu dalam bila periksa ni kita akan jadi macam tekanan lah. Tapi kau ingat zaman sistem dulu, macam aku cakap, aku cerita sistem dulu. Ada objektif, ada subjektif. Dan ya dulu kebat cuma ada dekat MRSM je. Kalau nak masuk MRSM memang kena isi borang. Dia ada macam soalan-soalan kebat je tu dia. It's not really kebat lah pada aku. Dia lebih macam psikologi punya soalan. Psikologi punya soalan lah. Layak. Itu aku bengang tu tak dapat layak masuk SBP. Aku tak layak masuk SBP. Aku tak layak masuk apa ni Mara. Kawan-kawan aku masuk Kolej Tengku Kusiah lah. Matap Tentera Diraja lah. Aku duduk sekolah kampung je. Tak apalah. Aku pun sekolah kampung kat bang. Jadi orang kat hari ni. Cuma satu je lah. Aku boleh fikir balik kan. Bila sekolah kampung ni cerita kan. Bila sekolah kampung ni kan. Kita budak kampung. Kita bukannya duduk. Masa dulu mana ada gadget sebagainya. Kita mana aktiviti luar kan. Panjat pokok jambu sebagainya kan. Pergi ke melastik. Lepas tu rembat rambutan orang ke. Apa membelam orang ke. Itu budak-budak dulu kan. Nakal dia cerita dia. Masa Darjah 6.
Dia 5. Masa dia 5, aku buat bom. Patah pokok jambu sebesar ini tau. Patah pokok batang pokok jambu. Aku ikat dekat pokok jambu tu pun meletup. Mak aku tanya apa benda tu cerita dia. Tak ada apa. Tengok pokok jambu tu yang patah tu. Tu. Masa dia 6 aku buat dengan member aku lah buat apa ni. Masa dulu senang nak dapat apa ni peluru tau. Peluru 5.56. Peluru apa? Peluru M16 Kabur ni. tu. Peluru kapur M16. Peluru betul pun ada. Aku ada banyak peluru betul masa dulu. So kami buat rifle kami sendiri. Gila tak gila je masa tu. Dia 6 bos cerita dia. Tadi budak dulu cerita dia kan. Parang apa ni? Golok tu dekat pinggang senasa. Kalau hari cuti. Kan? Plastik belakang lah cerita dia. Sebab apa? Pergi cari rebung lah, apalah, bagaimana mandi sungai cerita dia. Tetapi bilik education, masa dulu aku ingat lagi masa aku zaman aku lah, masa sekolah rendah Jas 1, Jas 2. Selagi mak aku tak habis menganyam tikar mengkuang, malam tu aku kena baca buku tu lah depan dia. Itu orang dulu lah cerita dia. Orang dulu punya style lah. Kena katuk tu biasalah. Standard. Itulah kalau kita tengok dulu kita education kita banyak masa terluang nak enjoy the life ni sebenarnya. Tapi kalau tengok budak sekarang ni lah kan, aku minta maaf lah aku cakap kadang-kadang takut. Kan? Takut tengok dia orang ni habis masa dengan sekolah je. Betul bang. And yalah orang budak Melayu dengan budak Melayu, budak sini India, budak sini India. Kadang-kadang aku jumpa dalam lift kan, tanya di mana? Tuition hari Sabtu. Kan, hari Sabtu pergi tuition, hari Ahad pergi tuition. Petang ada lagi aktiviti. Taekwondo lah. Sebenarnya music kan, lah, macam dia lah. Sepatutnya sebagai budak, kita anggaplah dia 1 sampai dia 5, dia 6 tu ialah kira kita panggil budak. Dia tahap 1 dengan tahap 2 dipanggil kan situ. Budak tahap 1 maknanya dia 1, dia 2, dia 3, kita panggil tahap 1. Okey. Tahap 1. Budak-budak tahap 1 ni sepatutnya dalam konteks play school cerita dia. Dia rasa bagi dia play school. Yes. Bagi dia enjoy the life, kenal hidup, bermain yang sepatutnya pada level dia tu. So aku nampak overseas punya education, Australia, Japan, semua dia more to play school punya style kan, bukannya education. Dia ajar apa tahu? Yang aku tengok macam contoh aku tengok video beberapa kawan yang buat video tentang konten dengan Jepun, dia buat apa? Dia nak ngajar kita ialah berdikari, pandai berkawan, komunikasi, ikut arahan. Dia nak bentuk kepada lebih kepada orang kata apa? Human. Emotional. Kan dia lebih pada EQ lah, EQ bukannya IQ, dia lebih pada EQ. Kita kalau boleh nak bagi logaritm dekat budak-budak, logaritma dah tahap 1 dia. Dah kena solvekan kalkulus gitu dia. Kita budak pedap dia. Bab development untuk EQ tu kurang. Kita lebih kepada banyak pada IQ. EQ tu emotional quotient. Emotional quotient. Aku tahu EV je bang. Sekarang ni bawa kereta EV kan. Macam tu Tak betul bila kita tengok kan. Aku bukan kata silap. Kita masih boleh betulkan. Tak terlambat lagi nak betulkan. Tak terlambat. Cuma itulah bila dah jadi macam ni, kesian kat mak bapak yang nak tengok anak berjaya, nak tengok anak sekolah. Aku sekarang tengah pening kepala apa bang? Wife aku sekarang ni sekarang ni dah kena isi data untuk sekolah rendah tu lah. Kan lepas tu bulan 5 nanti kena submit kan. So sekarang ni duduk tengah pening tu, sekolah mana nak bagi anak kan. Duduk tengah-tengah usia sekolah mana lah tu, cari sekolah mana yang ni. Duduk tengoknya itulah. Sekarang ni aku tengok mungkin Setiawangsa kot. Setiawangsa tu ada sekolah sekolah yang dekat bang cerita dia. Dia punya trik macam itulah cerita dia. Macam aku satulah kelebihan aku ialah anak-anak aku dia belajar dekat sekolah di mana cikgu mama ngajar. Itulah. Mak cikgu tak apalah sekolah situ juga. Okay. Dia panggil cikgu mama kan.
Cikgu Mama kan. Itulah aku ni tengah pening mana aku datang anak aku ni kan. So kena ada cikgu mama juga lah. Sorry. Nahas. Kalau mampus. Tak. Tapi bila kita balik pendidikan, aku bagi tahu satu je kekurangan sebagai cikgu mama. Anak sendiri tak dapat nak didik bang. Betul. Aku faham. Kita didik anak orang sampai berjaya. Disebut anak orang. Anak sendiri tak ke mana. Yeah. Anak sendiri tu fail cerita dia. Anak sendiri aku nasib baiklah anak-anak aku cuba untuk survive sendiri. Dia tak dapat dengan wife aku tak sempat. Sebab apa? Orang cakap, cikgu banyak kerja relax. Mak cuti sekolah cukup panjang. Itu orang yang tak tahu. Aku tak teringin je pada orang yang cakap-cakap tu. Marilah duduk sebulan dekat sekolah. Jadi cikgu tak faham. Tak apa. Kita bagi allowance. Nak allowance berapa? Kita lagi letak. Kalau orang-orang yang banyak cakap tu cerita dia kata cikgu ni relax sebagainya. Okey tak apa. You sekarang ni gaji ada. Dia kata dia engineer. Okey tak apa. Kita bagi gaji engineer. You duduk dekat situ tu lah. You handle 40 murid, 30 murid, 35 murid. You handle. Buat. 3 bulan cukup. 3 bulan lepas itu I jamin you insaf bila-bila. You takkan komplain dah. Sebab dia ingat ni cikgu ni malam balik rumah dah relax tak ada benda buat. Bang. Banyak. Ambil aku driving wife aku, siap masih akses ke internet tu. Masukkan data itu data ini dekat ATM, pakai telefon. Bawa laptop ke mana-mana cerita dia. Dapat call daripada guru besar, pentadbir sebagainya. Buka laptop terus, even dekat kedai makan ke cerita dia. Aku rasa dia orang ni patutnya sekarang ni dibekalkan dengan tablet lah. Senang nak mobile mana-mana. Bang, terpaksa juga pakai tablet. Terpaksa pakai komputer juga. Ada banyak benda yang kena pakai komputer. Tablet tak ada ni. Tablet. Bang, sistem yang kau pun sendiri tahulah. Sistem IT dekat kementerian tu. Kang cakap sekarang orang marah je dia. Paling bodoh dalam dunia lah dia. Faham lah ni kan. Tak support. Paling kelakar sekali support Internet Explorer je. Macam ni cerita dia. Lain tak boleh support berbangang dia satu hal. Dan contoh dia, aku cerita kau. Kan? Ada 10,000 sekolah lebih kurang lah. Plus minus lah. Sekolah di Malaysia. Okay, katalah kita anggaplah satu sekolah tu ada 50 cikgu. Ada sekolah yang lebih kan cerita dia. Semua nak akses kepada sistem yang sama pada satu masa yang sama. Yang kena submit oleh pegawai besar dekat JPN sebagainya. Patut kena submit pukul ni cerita dia. Dalam server jam. Server tak pernah ganti. Satu. Lepas tu tak ada server pula tak ada clustering. Tak ada high availability cerita dia. Itulah satu apps yang tu. Lepas tu janam. Lepas tu nak kena pakai Internet Explorer sahaja pula tu. Lepas contoh tu nak contoh kan. Buat kat sekolah pula line berapa meg je. Kan walaupun lah dia orang pakai apa nama EasyNet pakai EasyNet sendiri pun. Tapi itulah. Sebagai cikgu, aku cerita kau sebagai cikgu, ni cerita lah sebagai cikgu. Kalau nak guna yang sekolah punya tu kan sampai sudah lah tak siap kerja. Terpaksa lah beli data sendiri bang. Beli laptop sendiri. Nak print, orang cakap, pakailah printer kat sekolah. Kepala otak dia main cakap tu. Bagilah dakwat ke, bagilah kertas. Tak ada bang, kertas bawa sendiri. Pakai printer itulah sendiri. Printer rosak, pening lah. Takkan nak pinjam printer kawan. Kawan pun nak pakai juga je dia. Kan? Nak repair printer, harga repair lebih kurang beli baru je dia. Dah terpaksa lah kumpul beli baru je dia. Kan? Dakwat pun macam itulah. Even nak buat yang aktiviti sekolah sebagainya, konon cerita untuk panitia pun print daripada printer sendiri bang gitu dia. Nak claim, lupakan saja Pak claim. Nak chat apa nak hias kelas pakai duit sendiri bang. Habis beribu-ribu sekolah. Inilah lelaki je yang sponsor. Betul. Rusi sekolah pecah patah sebagainya. Nak tunggu yang stok daripada kementerian. Jangan mimpi, lambatlah cerita dia. Kenalah repair sendiri apa cerita dia. Beli kursi plastik sementara cerita dia. Ini reality tu tak. That's why aku cakap bila cikgu dah jadi macam terlalu banyak kena jadi, dialah jadi guru besar, dialah cikgu pembimbing, dialah cikgu sukan, dialah jadi cikgu komputer, dialah jadi. Jadi waktu bila dia dapat buat pengajaran dan pembelajaran PNP? Dia sebenar-benarnya. Lepas tu silibus bertukar. Jahanam. Silibus pula bertukar. Jahanam. Orang yang tukar silibus tu short sendiri buat silibus.
Ya. Kau tahu aku cerita dengan kau. Berapa ramai sebenarnya yang terlibat dalam penggubaran sesuatu silibus tu? Ramai. Kan? Aku rasa Tapi tak semuanya memang kat Putrajaya abang. Tak, semua kat Putrajaya. ya. Lepas tu syok sendiri lah. Kan? Tidak, contoh yang paling kelakar sekali. Kan? Contoh paling kelakar sekali ya. Dia pun suruh sekolah handle ada kelab komputer, apa ni, ada mak-mak komputer. Tapi pegawai kaki tangan untuk handlekan mak-mak komputer pun tak ada. Cikgu lah kena handle. Kerasan. Baru nak ajar dia, tiba-tiba komputer hang. Betul kan komputer. Tiba-tiba budak dan cikgu, ini apa masalah dia? Dalam masa 45 minit tu tak habis. Dapat belajar pun. Tak sempat nak belajar pun pada betul komputer je. Tak, ini realiti bang. Betul. Saya dia tergaduh dulu. Masa Menteri Besarnya Ahmad Said, dia dah sediakan pegawai IT. Ayo. Betul. Tapi ya, kita macam balik pada soalan kita tadi. Kemana hala tuju pendidikan kita kalau kita tak susun semua tu? Ya. Betul. Contohlah isu beg berat dekat sekolah tu kan, yang berapa lama mereka tak settle kan. Jadi benda ni penyelesaian senang je. Kan? Penyelesaian dia senang je. Beli loker je. Dalam kelas, tak kena loker. Itu masalahnya kan. Kalau kita tengok sekolah-sekolah SRJK, dah lama selesaikan benda ni pun, PIBG dia orang dah beli dah pun. Kan dah selesai pun, banyakkan dia orang kan. Bila sekolah kebangsaan ni cerita dia, bila nak minta duit nak masuk PIBG ke apa ke, mak bapak orang komplain. Kau tak ada ni cerita lah. Anak aku ada sekolah dekat satu sekolah dekat Kemaman ni lah, tak nak sebut namanya, sekolah menengah. Di mana anak aku pakai kasut velcro tau, pakai velcro. Okey. Tak boleh pakai kasut velcro, kena pakai kasut yang bertali. Kau bayangkan, mak bapak dah beli, tak tahu, tak ada apa tu cerita dia. Tak ada perkeliling apa, tiba-tiba kau bayangkan aku kena beli lain kasut cerita dia. Kenapa tak boleh pakai kasut velcro? Tak tahu. Tak ada. Aku bertekak dalam PIBG, tapi dia orang kata oh ni cakap. Habis tu baik tak payah wujudnya teknologi velcro ni. Kita tak payah pakai teknologi. Jangan pakai komputer, kita pakai mesin type cerita dia. Jangan pakai kalkulator, kita pakai sampua aje cerita dia. Kalau benda tu tak nak berubah, aku cakap. Kan zaman sekarang orang pakai velcro, orang tak pakai dah tali. Nak pun tak pakai tali cerita dia. Betul. Tak nak cerita dia. Teknologi tu ada tapi tak nak guna cerita dia. Masih kekal. That's why bila saya tadi lah cakap benda baru untuk satu benda tapi kita tinggalkan benda lain tu. Kemajuan dia cerita dia. Contoh, aku cerita tu belum. Contoh, sekarang ni zaman teknologi, betul. Tetapi, okey, di kelas-kelas tak ada internet tu. Kalau kadang-kadang adalah projektor sebagainya. Jadi cikgu nak pakai apa? Pasal pakai hotspot dekat ni, telefon lah cerita dia. Sedangkan sekolah ada streaming sekolah ada streaming dekat pejabat. Sekolah ada streaming dekat pejabat atau streaming ke Unify ke dekat pejabat saja. Dia kata tak boleh share nanti berat. Dia tak boleh share berat kita package. Okey, dalam bilik guru pakai yang wireless punya apa ni yang yes ke sebagainya tu cerita dia. Lepas tu share lah ramai-ramai. Dalam bilik guru je. Tak faham maksud dia. Jadi macam aku dulu aku tarik lah kabel, aku buat wiring sebagainya untuk pergi dekat bilik guru sana, pergi dekat kelas wifi aku pasangkan AP dia, aku beli sendiri dia. Apa yang bagi sekolah-sekolah yang tidak ada facilities itu dia. Kan? Budak-budak kena belajar, kena dapat benda yang cerita dia. Tapi macam cakap lah tadi, zaman sekarang patutnya kita budak-budak dah tak payah dah pakai, sebab buku teks tu tak payah nak kita bagi macam Kindle tu, Kindle. Kau biasa tengok Kindle kan? Kindle ni adalah text based kan? Text based. Lepas tu dia pakai e-ink. Jadi dia tak ada color-color. Sebab kita nak buat buku teks mana ada perlu color-color pun. Gambar sikit lepas tu. Kita pakai Kindle tu. Itulah buku sepatutnya jadi buku teks. Yang lain kita buatlah buku latihan. Jadi ringanlah beg sekolah itu dia. Kindle pun murah sebenarnya. Kindle tak mudah rosak, campak macam mana pun. Betul. Tak apa, aku punya telefon ada panggilan masuk dia. Okay. Aku pun ada panggilan masuk. Silakan dulu. Jalan. Tapi betul lah. Ke mana hala tuju kita? Hala tuju kita ialah aku tak faham sebenarnya hala tuju kita ni sebenarnya. Adakah kita nak jadi negara pendidikannya A ataupun kita semata-mata nak nak jaga air muka menteri-menteri itu dia. Itulah. Itu yang diutarakan lah. Yang kita pun sebagai mak bapak sebenarnya risaulah juga. Macam mana kita nak tolong anak-anak
So antara benda yang kita orang cuba buat sekarang, WhatsApp aku dah mula nak kumpul, nak beli buku-buku sekolah darjah 1 tau. Dia nak belajar dulu. Atas alasan dia. Buku-buku darjah 1 lah, latihan ke, buku hari ni ke kan. Dia nak beli dulu, dia nak tengok dulu, nak belajar dulu sebab nanti nak ajar anak. Kan? Yelah. Kan tak nak kena belajar, nak kena ajar anak juga. Tu cakap, tak apalah, kita cubalah tengok macam mana yang terbaik. Jadi, yelah, macam aku dia jauh lebih muda pada aku. Kan? Dia baru 30 nak masuk 40, aku ni dah nak cecah 50. So, education antara aku dengan dia sendiri pun dah jauh beza. Kan? So, kalau kata, dia sendiri pun dah tak mampu nak ajar anak aku sekarang. Aku ni yang dah hampir 50 ni lagi lah tak reti nak ajar kan. Itulah isu dia kan. Jadi so yalah. Macam dulu ada TV pendidikan. Ada lagi TV pendidikan sekarang. Ya ada. Tapi sekarang ni interaktif kan. Sekarang zaman YouTube. Benda tu ada dalam YouTube. Sama YouTube. Benda tu ada YouTube. So itu ada benda-benda. Mungkin itulah kot. Konten-konten yang berkaitan dengan education ni perlu cikgu-cikgu banyakkan lah kot sekarang ni kan. Instead of buat TikTok yang tak apa-apa. Cikgu berjoget sekarang ni tak payahlah. Kan? Baiklah cikgu buat konten-konten macam tu juga kan. So aku tengok konten-konten macam ni pun boleh jadikan. Aku faham satu benda. Bila cikgu buat konten, cikgu dah buat konten dia syllabus tu, tiba-tiba kerajaan tukar pula syllabus lagi. Itulah masalah dia. Pertukaran masalah. Masalah dia bukan setakat syllabus saja. Macam aku cakap tadi lah, masalah bukan setakat syllabus. Masalah ni bila budak tak perform, dia turunkan grade, turunkan grade. Sampai bila? Itulah. Itu satu lagi isu dia lah. Syllabus dan juga nak menjaga Pak Menteri. Itu yang jadi masalah sekarang. Tak ada kan, tak tahulah jadi masa budak lah. Ada orang cakap, kenapa budak-budak tak dekat SRJKC berjaya bagus dan sebagainya. Dia cakap apa? Tak jugalah, sama juga tak bagusnya juga cerita dia. Kan? Dia orang mungkin bagus dari segi akademik, tapi sahsiah mungkin kurang cerita dia. Pergaulan mungkin kurang. Okay. Betul. Sebab dia biasakan dengan satu kaum, satu puak saja cerita dia. Faham maksud dia? Betul. Aku setuju bahawa sistem kita ni, sistem pelajaran kita dekat SRJK ke, SRJKT ke Tamil ke, SRJC Cina ke, sekolah kebangsaan ni patut ditutup semua sekali. Tak kira lah ada sekolah ni ada isu sekolah vernacular lah apa. Sebab ianya memisahkan kita, budak-budak kita. Tak? Budak-budak kita tidak ada dalam satu kelompok di mana asimilasi cerita dia. Kan? Tidak ada. Asimilasi bangsa. Aku setuju bahawa kita tutup semua. Even sekolah kebangsaan pun kita tutup. No, sekolah kebangsaan. Tak ada kebangsaan. Kita jadikan satu sekolah dia. Tak kisah nak bagi nama dia sekolah. Dulu kata sekolah wawasan. Apa? Kalau kali ini dia pun nak guna sekolah madani pun. Madani lah cerita dia. Ya, lantak lah. Dengan syarat kita tutup semua sekolah. Maknanya semua budak. Ini, cerita dia, sekolah kebangsaan, bagi aku tak nak sebut nama sekolah yang aku dah pergi tu. Lebih agama daripada sekolah agama cerita dia. Pagi-pagi 10 minit, 15 minit yang pertama tu habis dengan baca Yasin dia setiap pagi cerita dia. Ada sekolah, aku tak nak sebut je cerita dia. Kau faham maksud dia? Kita dah lebih sangat juga kita nak patut kita ada masuk semua tu. Kita nak budak-budak kita campur semua sekali. Dan gunakan satu sahaja sistem cerita dia. Sistem syllabus. Lepas itu satu je. Kita nak semua orang rakyat Malaysia, tak kira lah apa bangsa kau sekalipun, apa jenis kulit ke, apa agama kau, satu je. Bahasa kau bahasa Melayu. Bahasa Malaysia dipanggil. Dia tak boleh lah kau nak cakap cangcu-cangcu tak. Kalau kau cakap bahasa daerah, silakan. Ini bukan sekolah ini cerita dia. Tak boleh cakap bahasa daerah. Dia kena bahasa standard. Bila kita dapat buat macam itu, barulah kita punya sistem tu bagus. Pembangunan, sosial, lepas tu perhubungan antara kaum. Ini kita tak tahu, kita pandang serong. Dekat ini budak-budak kita contoh, kita akan pandang serong, dia ni. Yang sana pula akan pandang serong kat sini cerita dia. Basis tu ada lah. Lepas tu dicampurkan dengan minyak panas ke api ke oleh orang-orang politik lagi jahanam. Orang politik lagi jahanam. Betul. Taklah Pak. Itu yang membuat kita pening sekarang ni bila bercakap pasal education ni. Yalah,
mungkin tak terlambat untuk kita ubah, mungkin masih tak terlambat untuk kita cuma memperbaiki apa yang ada. Kan? Benda ni pun nak perlu coordination antara semua pihak lah, antara pihak kementerian, pihak atasan, sekolah, beberapa pihak IBG, semua sekali lah nak kena bertindak kan. Tapi itulah kalau katakan sekarang ni kita tak mula daripada sekarang, sampai bila-bila pun tak selesai kan. Ketakutan di kalangan ibu bapa, parent tu ada kan, terutama yang kami ni, macam kami yang baru anak-anak nak start sekolah semua benda ni kan. Kau tahu tak, satu cerita lah aku nak cerita kat kau lah, minta maaf lah, bukan nak kata kita belagak ke apa, tidak. Anak aku daripada dulu sampai sekarang dia tak pernah pun gunakan toilet cangkung, kau tahu tak kan. So memang dah ada celik-celik mata, tak ada duduk kan. So sekolah masih lagi menggunakan tanah cangkung semua kan. So hari tu sekali dia pergi, it happened to be, dia pergi satu tempat, itu dia jumpa tanah cangkung. Masuk-masuk kan, dia nak kencing kan. Dia tanya dia, Mami mana? Dia tanya Mami dia, Mami mana toilet? Dia tak jumpa toilet. Dia dah tengok toilet yang cangkung punya. Tanah duduk kan, dia kita cangkung. Ini toilet dia. Macam mana dia nak kencing, dia cakap kan. Satu cerita pula kan. Yalah, tapi macam cakap lah kan. Itu satu masalah juga lah cerita kan. Tapi macam kita kata lah, kita tak terlambat lah. Negara kita tak terlambat lagi. Kita masih boleh betulkan. Betul lah. Dari segi silibus, dari segi banyak-banyak benda lah cerita dia. Pendidikan ni sebenarnya menyeluruh. Pendidikan ni menyeluruh. Dari segi sahsiah, itu pendidikan juga cerita dia. Kan? Dari segi apa dipanggil motor driven. Motor driven ni macam kita punya common sense dan sebagainya, itulah cerita dia. Mana kalau benda ni berlaku, contohnya apa kita nak buat, problem solving cerita dia. Kan? Betul. Masalahnya macam dulu kan cerita dia. Budak-budak dulu dipanggil aktif kan. Contoh cikgu bagi satu bola. Jadi budak-budak akan fikir dengan bola ni apa yang kita boleh buat cerita dia. Siapa yang contohnya kan, kita pakai baju yang sama. Jadi macam mana kita nak tahu contoh dia, kau ni belah mana, kau belah mana. Siapa yang kumpulan mana yang gol dulu, kumpulan yang kalah tu dia kena tukar buka baju. Tahulah kita kenal siapa orang dia. Ini contoh. Maksudnya itu bukan cikgu yang cakap tau. Itu problem solving di kalangan budak-budak. Problem solving di kalangan budak-budak sendiri. Contohnya dia main kayu kundi ke, main getah, zero fine ke apa ke. Dan masing-masing yang jadi hakim, masing-masing yang tentukan rules dia. Faham tak? Budak zaman sekarang ni ialah budak gadget cerita dia. Bila budak gadget ni dia tak ada benda-benda keluar. Tak kenal benda-benda tu semua. Jadi dia tak ada common sense untuk komunikasi dia tu. Komunikasi fail cerita dia. Bukan je dari segi common sense lah aku nampak. Budak-budak sekarang ni dari segi emosional, dari segi empathy kan kurang lah dunia macam tu. That's why bila ada kes, ingat dah baru ni ada kes yang budak rem kuat-kuat dekat depan sekolah, sampai tu ada polis dilanggar mati cerita dia kan. Kenapa aku antara orang yang bertegas kata kalau daripada kecil tak boleh nak kontrol budak-budak macam tu, baik elok matilah lebih awal lah kecil. Memang orang marah cerita kat aku, tapi kenyataan dia macam tu. Sebab patutnya budak-budak tu kena faham dekat sekolah tak boleh rem. Mak bapak pun yang handle anak-anak macam tu patutnya dia tahu anak-anak pergi sekolah pakai motor standard cerita dia. Jangan dibiarkan pakai benda macam tu. Adakah kita hendak elemen-elemen rosak tu ada pada budak-budak kita cerita dia. Contoh yang paling teruk sekali kau tahu tak? Ialah bila aku tegur budak-budak yang bawa basikal lajak, aku cakap satu je. Basikal yang modified teruk-teruk ni, aku tanya, mak bapak tak pernah kacau, mak bapak tak kisah pun dia. Itu masalah dia. Itulah. Patut mak bapak, kalau aku cakap kat anak aku nampak anak aku modified macam tu, aku campak terus dalam laut cerita dia. Basikal tu. Aku tak beli dah, pandai-pandai lah kau jalan kaki. Tak, dia cerita lagi satu yang kita nampak sekarang. Manja. Budak sekarang ni manja. Kan kalau dulu kau kena penyepak ke, kau kena rotan berbirat ke dengan cikgu ke, kau balik rumah lagi kau cakap kat bapak kau, mak kau, cikgu rotan kau kena rotan balik. Kau berani kena cakap kat rumah, balik rumah tanya bapak apa yang kena dia cakap. Kena rotan dengan bapak. Memang tak berani. Sebabnya kau tahu bila kau cakap kau kena rotan kat sekolah, mak bapak kau akan rotan balik sebab dia tahu kau buat salah. Cikgu saja nak rotan. Mak bapak tak ada cakap pun dia. Belasah terus dia. Ya, betul. Sekarang terbalik bang. Bila mak bapak anak beritahu kat mak bapak, cikgu pukul, lain jadinya. 20 tahun dulu, wife aku kena serang. Wife aku kena serang kat sekolah. Sekolah wife aku mengajar adalah sekolah di mana sekolah golongan-golongan
pensyarah-pensyarah ni lah, pensyarah-pensyarah ITM masa tu. Okey. Di Shah Alam. Okey. Jadi, mak datang, saya pensyarah sini. Wah, aku buat bodoh cerita dia. Pergi mampulah. Kau rasa apa ni, kau rasa kau bagus, lebih perform daripada aku, ambil anak aku keluar. Pergi ajar sendiri homeschooling. Ajar sendiri homeschool lah. Kan? Macam tu dia. Itulah aku cakap. Kan? Sekarang ni kau marah anak. Kan? Memang kau kena balik. Kan? Jadi, yelah. Nak kata macam mana? Kan? Tak faham lah. Dah, mak bapak pula tu lagi masalah juga. Kena belasah je cerita dia. Tidak, tapi betul lah cerita dia. Bukanlah katakan. Itu masalah-masalahnya. Jadi, kita mungkin ajar robot sekarang. Dia tak ada hati dan juga perasaan. Hati, perasaan, emosional tu kurang. Empati kurang. Empati, simpati, everything. Ya, benda macam tu. Itulah sebab tu sekarang ni kalau katakan kita tengok budak-budak sekarang pun duk kedik orang tua, duk ni orang tua tu tak pelik dah. Sebab yalah education kita lah. Kan? Education memang orang kata education tu pun boleh daripada rumah kan. Betul lah. Yeah. So kalau rumah pun kelang kabut pecah belah satu masalah juga. Itu betul, itu tak nafikan lah cerita dia. Tak nafikan juga lah. Tapi macam aku cakap lah kan, kalau mak bapak aku tak kejam kan, saya tak kejam kan. Tak kejam, lain macam aja. Kejam lah. Betul lah, tak kejam lah. Sebab aku kalau ngaji Quran tak betul ngaji, rehal lah tu atas kepala bang cerita dia. Kau bayangkan, bukan kena rotan, rehal atas kepala cerita dia. Tapi aku tak report polis pun, tak report lah sebagai selidera dan sebagainya. Ya, aku cerita macam ni, kalau lah mak bapak aku tak kejam macam tu, aku rasa aku mungkin lagi bersetan daripada setan lah cerita dia. Kau faham maksud dia? Betul. Jadi kita nak, itulah kadang-kadang kita pelik kan. Kenapa budak-budak dulu macam tu, budak-budak sekarang ni jauh beza kan. Manja. Dia punya keyword dia manja je itu dia. Tu je. Betul. Manja kan, so tak boleh manjakan anak. Betul lah, kadang-kadang kita manja ni berpada-pada. Yalah. Contoh, kadang-kadang kita sekarang ni bila contoh ambil simple. Hari hujan. Nak pergi sekolah. Hari hujan. Mak bapak dulu kata apa? Pergi. Bawa lah payung. Bawa lah raincoat ke apa sebagainya. Mak bapak sekarang, tak apalah hujan. Kau tak payah pergi sekolah lah. Itu dia, duduk rumah. Betul? Yalah. Menyambung apa yang aku nak cuba cakap tadi lah. Kadang-kadang sekarang ni aku pun tak faham juga. Dulu orang kata bila mak ayah pukul anak untuk mendidik semua kan, orang tak kisah pun. In fact ramai yang jadi orang pun. So sekarang ni bila kita dah ada macam-macam cara ni kononnya psikologi dan sebagainya. So kita pun sering dimomokkan juga cara nak mendidik anak tu bukan lagi dengan cara pukul katanya, dengan cara pujuk, dengan cara emosional, dengan cara psikologi kan. So itulah. Tapi tak menjadi bang. Itulah benda je. Kena sekali kena bagi. Kena bagi. Itulah. Sebab tu kata tak boleh budak-budak ni kita kena berkawan, kena pujuk dia, kena ni kan. So yelah kita yelah ramai kan sekarang ni kan pakar-pakar motivasi duk bercerita masing-masing cerita kaedah parenting. Nak ceritakan adalah satu pakar motivasi dan juga penceramah lah yang antara terglamour lah dekat Malaysia. Tak nak sebut nama dia. Duduk kat Bangi. Aku tahu duduk kat Bangi je cerita dia. Okay, fine. Okay. Pumpang bercerita pumpang anak sendiri pun terlibat dengan dadah. Nak cakap macam mana? Itulah bang. Yelah. Betul lah tu. Kan? Anak sendiri pun terlibat dengan dadah kan cerita dia. Pumpang cerita pasal apa ni, kita nak jagalah ibu tunggal ke apa sebagainya, pumpang kena jagalah kepentingan dia orang ni cerita dia. Kan boleh poligami sebagainya tapi kenalah pilih apa ni ibu-ibu tunggal dan sebagainya. Tiba yang cakap tu bila dia nak poligami dia cari anak dara juga. Sorry aku balas nak sebut nama tapi orang tu duduk kat Bangi aja dia. Aduh lah tak tahu. Dia cakap macam mana? Ketam.
Cerita macam ni, bila kita tengok kan, keluarga bahagia, keluarga sunnah, keluarga apa sebagainya kan, cerita kan. Sorry tu saya bukan nak sebut cerita dia. Mengajar, motivatekan orang, panggil ramai orang datang masuk kelas, raya beratus-ratus ringgit untuk dengar macam mana nak keluarga sunnah, keluarga yang dapat keredaan Allah Ta'ala, keluarga yang Allah sayang sebagainya. Dalam diri sendiri pun tak betul bang, cerita dia. Betul lah. Tak nak sebut nama, tak nak jadi kes itu. Tapi itulah kenyataan dia. Betul. Tak tahu dah bang. Dah. Susah juga. Ya. Tak apalah. Kita pun dah panjang sembang ni sebenarnya kan. Nak kata tak cukup pendidikan, lebih pendidikan. Nak katakan macam mana That's why aku cakap. That's why macam aku cakap tadi lah, pendidikan bermula dari rumah. Tapi kadang-kadang tak juga jadi kita dia benda gitu. Susah je kita dia. Itulah pasal. Apa option yang kita ada? Option yang kita ada ialah kita, pada akulah, untuk pendidikan dipanggil arus mainstream ni cerita dia. Kita kena kekalkan 100 syllabus tu sekurang-kurang 15 tahun. Jadi 5 tahun pertama ialah pengujian. 5 tahun kedua kita tengok hasil dia. 5 tahun yang ketiga adalah untuk tengok sama ada kita boleh patut teruskan ke atau kita patut tambah baik sikit lagi. Janganlah dalam 5 tahun atau 10 tahun dah tukar gitu ya. Itulah aku rasa education ni tak patut ditukar, dia patut ditambah baik sebenarnya. Ya. Jadi cerita dia macam contohlah, aku lebih setuju bahawa pendidikan ni sebenarnya tak perlu tukar. Kalau nak tukar silibus ke apa selepas 25 tahun. Sebab contoh ni cerita contoh. Matematik is still matematik. Cara nak kira formula trigonometri itulah cara dia sampai sudah cerita dia. Algebra itulah algebra sampai sudah. Jadi apa yang nak tukar? Tapi matematik sekarang ni cara kiraan lain sama dia cerita. Sepatutnya sama sebab matematik mana dia ubah 8,000 tahun dulu pun cerita dia. Okey. Ya betul. Tapi tengok cara pengiraan jalan dia orang buat tu lain dah sekarang. Itulah cerita. Itulah aku cakap. Sedangkan hasil dia sama cerita dia. Seperti mana yang katalah apa dia Al-Khawarizmi ke apa dah buat dulu. Ratus ribu tahun cerita dia. Okey. Maksud dia kalau sejarah itulah sejarah dia, tak ada ubah-ubah pun. Tapi kenapa jadi lain cerita dia. Sedangkan patut benda-benda tak berubah lah. Tidak, benda-benda ialah kati, maknanya tepat, tetap cerita dia. Macam sains. Kalau kita kata bulat, bumi itu bulat kan. Bulan itu bulat cerita dia. Bumi itu bulat lah cerita dia. Iyalah. Walaupun kau nak bagi formula apa sekalipun cerita dia. Betul. Bawa apa teori Higgs boson ke, yang apa dia panggil God particle tu ke. Tapi misal sains, still sains cerita dia. Yang kita nak tukar-tukar silibus saya pun cerita dia. Iyalah. Sebab itulah aku pernah lah sekali cuba menyelesaikan satu soalan meeting untuk anak buah kan. Yalah, kita zaman kita dulu, kita baca kiraan kita dah, kaedah kiraan kita dia jalan penyelesaian cara kita buat kan. Dia kata bukan cara macam ni, dia tunjukkan jalan gini. Oh, dia lain aku pun. Itulah cerita. Tak. Tak kisah, that's why aku cakap, tak kisah dia buat cerita lain sebagainya, tapi dia punya hasil jawapan sama seperti mana yang sama. Jawapan sama. Yang kita zaman kita, dia simplified. Contohnya, kita memudahkan ringkas itu dia. Betul tak? Masa dulu kita kira campur ni macam ni, bagi ni macam ni. Inilah cara dia. Sebab apa? Kita 2 langkah, 3 langkah dah selesai dah jawapan. Budak sekarang ni 17 langkah pun belum tentu habis lagi gitu. Betul tak? Aku kadang jadi pening tengok soalan matematik dia orang. Betul, aku setuju kau cakap tu. Lain dia buat. Itu aku tengok syak. Tu dia kata aku sekarang ni tak boleh dah nak ngajar budak-budak sekarang ni. Memang tak reti dah aku. Kan? Tu dia kata ini anak sekolah dia je satu ni macam mana lah gitu. Jadikan ni boleh lagi tengok sikit sebanyak kan. Jadi kesimpulan dia kan, kita wrap up. Kesimpulan dia, itulah aja tuju kita di ke mana kan. Adakah kita nak mengkreatkan budak-budak yang robot atau kita kreatkan budak-budak yang sekadar cukup makan je, atau kita jadikan budak-budak kita ni lalas tak boleh nak bekerja. Mana bila nak bekerja, nak kerja kilang sebelum tak boleh kerja kilang. Terpaksa ambil pendatang asing, pekerja asing. Membayangkan? Adakah kita nak yang macam itu? Macam mana kita nak sebenarnya? Tak, sebenarnya jawapan di tangan kita tau. Di tangan kita ni semua rakyat Malaysia. Sebab siapa tahu? Sebab kita mengundi. Kita yang menentukan dasar. Kan? Siapa yang kita pilih tu nak dari atas tu. Jadi macam tu dia. Contohlah bila dilantik satu orang yang tak, contoh aku cerita dengan kau. Aku memang tak setuju bila mana dilantik seorang lawyer dan juga seorang accountant jadi Menteri Pendidikan dan Timbalan Pendidikan dulu. Timbalan Menteri Pendidikan dulu. Kau faham tak?
lawyer. Dunia dia lawyer bang. Dia undang-undang. Dia bukan, dia punya core dia ialah pendidikan. Memanglah dia belajar pendidikan. Belajar tinggi, tapi dia bukan pendidikan. Dia pendidikan ni dalam dunia dia ialah pendidikan punya orang sepatutnya. Betul tak? Orang yang terlibat dalam dunia pendidikan ni, tak kira pendidikan sekolah rendah ke, menengah ke, itu dia atau tinggi ke. Maknanya orang yang jadi menteri tu ialah menteri yang ada asas pendidikan gitu ya. Dunia pendidikan ni, dunia pengajaran pembelajaran. Sama ada ni bekas mensyarah kat universiti ke apa ke, gitu dia. Tak kisahlah. Ni tak jangan sekarang ni masa dululah itu hari kan kerajaan melantik seorang tu adalah peguam, seorang lagi accountant. Fikir logik akal lah cerita dia. Untuk jadi menteri pendidikan. Timbalan menteri pendidikan. Tak kena bang, tak kena. Ikhlas kan. Itulah. Itu kesilapan kita sebenarnya. Kita kesilapan kita politik mana kita kata pasal pemimpin utama kita dah memilih kita terima lah, akur dan sebagainya. Mungkin dia nampak apa benda dia mungkin dia faham sebetulnya. Tapi sebenarnya dia tak faham pun, dia tak tahu. Dia nak menjaga, aku tak kata dia. Ya, betul. Aku tak kata dia faham. Dia sekarang ni dia nak bagikan equal. Okey, semua orang dapat semua orang dapat kerusi. Sebab kalau kau tak bagi kerusi kat orang ni, nanti ada parti-parti politik yang akan membangkang dan sebagainya. Jadi nak tak nak, dia terpaksa slot in kan juga siapa yang dah menang. Itu dah masalah. Entah siapa-siapa dia kutip cerita dia. Dia bukan dalam bidang. Sebab ada dua benda yang penting tu. Dia cerita macam ni. Pada aku lah cerita dia. Dua benda penting ni sepatutnya daripada orang yang bidang yang sama cerita dia. Satu pendidikan, satu lagi pertahanan. Kau tak boleh ambil orang yang bisnes ke, komersial ke. Dia tak boleh. Orang pertahanan tu, aku cakap untuk menjadi menteri pertahanan, syarat pada aku dari dulu lagi untuk jadi seorang tu jadi menteri pertahanan, dia mesti pernah atau sedang berkhidmat sebagai di bawah askar wataniah ke apa ke. Jadi dia faham dunia tu cerita dia. Bekas pun tak apalah. Pencen veteran. Contoh cerita yang kita ambil contoh. Kan, tiba-tiba kau lantik seorang chef tukang masak sebagai ketua apa ni, ketua menteri sukan cerita dia. Chef tukang masak jadi menteri sukan. Apa yang dia tahu tentang sukan? Betul tak? Tidak meletakkan pada tempat dia. Yalah, pada aku yang pada ketika tiga lah kan. Pendidikan, kesihatan, pertahanan. Tu penting lah. Nak kena orang yang betul-betul dalam bidang dia. Ya, that's why lah cerita dia. Tapi macam contoh lah kan. Maksud dia kita kadang-kadang sebab kenapa aku cakap salahkan kita juga, sebab kita sebagai rakyat kadang-kadang kita mengangguk, menerima, kita tak ada nak mempertikaikan, nak argue atas mana yang memilih itu adalah pemimpin yang kita suka. Gitu dia. Tak boleh bos. Walaupun pemimpin yang kita suka, pemimpin yang kita pilih sebagainya, tiba-tiba dia pilih orang yang tak betul di tempat dia, kita kena tegur. Dia cakap, apa bangang letak orang-orang sini kat sini, cerita dia. Aku pernah terfikir macam ni bang, tak tahulah kan benda ni boleh buat ke tidak, mungkin logik ke tidak kan. Kenapa tidak bila kita memilih wakil rakyat, betul kan? Wakil rakyat tu adalah satu pemilihan untuk memilih wakil-wakil kita ke kerajaan, betul. Yang kedua, bila sekarang ni dia nak membentuk kerajaan, memilih menteri-menteri yang akan menguruskan atau menjalankan perkhidmatan negara, kan? Kenapa kuasa tersebut tidak juga diberikan kepada rakyat untuk pilih siapa yang dia orang rasa layak untuk menjadi menteri-menteri berkenaan? Bang, tak boleh bang macam tu. Tak boleh. Sebab macam tadi kau cakap tadi lah. Bila aku jadi Perdana Menteri, aku kena pilih orang-orang yang aku boleh percaya dan aku boleh kontrol. Yalah. Betul lah kalau kita fikir gitu. Kalau aku benarkan entah siapa-siapa naik Islam, dia petopol aku, bagi jatuh aku je dia. So sekarang ni sebenarnya kau nak memilih, kau nak mementingkan negara ke kau nak beri periuk kau sebenarnya? Bila naik tu dia akan tak ada penting negara dah, dia penting diri sendirilah cerita dia. Sampai satu level. Itulah masalah dia. That's why aku cakap, bila pendidikan kita tu masa dulu kan, kenapa aku kutuk Raji Jidin, masa Raji Jidin dia memang orang akademik tapi dia tidak ada dasar-dasar yang jelas. Dia memang orang akademik, tapi bila dia jadi pembangkang balik, baru dia bijak balik cerita dia. Baru dia nampak di mana hala tuju nak buat. Kan? Dulu aku sokong apa ni, siapa ni, Mazli Malik cerita dia sebagai Menteri Pendidikan, sebab aku nampak hala tuju dia. Tapi ramai orang tak suka dia sebab apa? Sebab Mazli Malik ni bukan pro kepada pihak dia orang cerita dia.
Orang akademik yang tak dia campur politik sangat. Dia tak faham pasal politik. Dia tahu akademik dia saja, dunia dia saja. Yang mana kena singkir lah dia. Sebab dia tak main playing sebagai politician. Dia tak pandai main belakang. Itulah Play masalah around dia. in politics kan, itulah. Jadi itu masalah dia. That's why Itulah, aku pernah juga pernah satu sekali, kali kita tengok. Pernah sekali kita dapat Menteri Pendidikan yang Mahathir Khalid apa sebagainya. Aku pun tak tahu macam mana dia boleh jadi Menteri Pendidikan. Jadi pening gitu dia. Dan kita ada pernah banyak kali dapat Menteri Pendidikan yang aku tak tahu. Dia macam mengarut gitu dia. Kan? Jadi ini bukan nak cerita pasal politik, kita tak nak cerita pasal nak campur sangat, tapi itulah yang menentukan dasar pendidikan kita. Hala tuju pendidikan kita ditentukan oleh menteri, gitu dia. Kalau menteri dia tak berfikir dengan betul dan tidak mendapat input-input yang betul daripada orang keliling, sebab sekarang ni yang keliling-keliling ada jenis wak ampu sana, wak ampu sini, gitu dia. Bodek dan ampu gitu ya, keliling-keliling tu turus ke Jusa ke, semua tak boleh pakai. Jadi dia akan jadi jahanam, dia jadi macam kalau istilah dalam bahasa Inggeris tu, the king without the clothes. Raja yang tak ada pakai pakaian. Jadi dia kata, yang keliling dia semua cakap, bos, baju cantik dan sebagainya. Wah, dia tak pakai kat tu. Tiba-tiba adalah satu budak kata, tak pakai, nampak kotor. Itu dia. Apa maksud dia? Betul. Bila wak ampu sana, wak ampu sini ramai sangat, itu jadi masalah dia. Kan? Betul. Kan? Panjang lah ni kita ni. Itulah. So tak bolehlah meletakkan kepentingan diri sendiri, kepentingan politik untuk membentuk legasi sendiri tu sebagai satu keutamaan lah. Okay. Betul. Kita sebenarnya kita kena berubah. Kita dah jauh dah tinggal. Satu masa dulu kita ni adalah leader dalam dunia internet dan dunia IT. Sekarang ni kita terbelakang. Sekarang kita lead dari negara-negara lain masa tu. Kita lead Indonesia, Singapura, jauh semua tinggal dengan kita. Lalu sekarang ni kita pula jauh kena tinggal. Betul lah. Even dengan Vietnam pun kita tinggal. Salah lah, tak tahu nanti kita. Ini belum kita bercerita lagi pasal ke mana ada tuju IT negara lagi bang. Mana perginya? Nanti. Kita buat satu sesi nanti. Kita jemput pendakwah teknologi, kita jemput ramai untuk dalam tu. Aku akan cuba Okey, boleh. Kita cuba jemput otak-otak IT sekali kita sembang. Okey. Okeylah, kita tamatkan dulu hari ni punya celoteh ni, dah sejam lebih ni gitu dia. Jadi kesimpulan dia memang tak ada jawapan lah. Balik pada politik jugalah gitu dia. Hala tuju ni. So kalau ada yang nak komen, nak bagi cadangan, nak membangkang kita orang yang tak bersetuju dengan pendapat kita tapi kemukakan hujah-hujah, jangan maki se-emosional, tapi berikan hujah pandangan yang benar untuk kita orang fahami, untuk kita orang baca dan untuk kita orang bersetujui kan. Untuk kita kongsi bersama, tak ada masalah. Konsep dia simple je. Boleh bersetuju untuk tidak bersetuju je dia. Yes. Agree to disagree, no problem. Jadi kita kena fikir, jangan kita fikirkan kita kena fikir the whole nation, keseluruhan negara kita ni. Kemana kita pergi? Kemana kita nak bawa Malaysia ni? Itu dia. Kita dah mati dah masa tu. Tapi adakah yang legasi-legasi kita tu nak teruskan macam mana? Legasi kita tu. Betul. Okeylah Cik Wan, kita rasa dah lewat ni cerita dah tu. Alright, okey. So, nak buka puasa lagi, cerita prepare. Macam nak buka puasa hari ni kan. Wipe puasa tu dah ada. Wipe puasa tu. Esok selamba je makan Maggi pukul 10. Memang kainahan betul. Okeylah. Okey, alright. Selamat berpuasa bang. Selamat tu. Ya, ada semua. Kita harap apa yang kita kongsi dan apa yang kita sembang dan celoteh ini janganlah ambil dari segi yang buruknya, kita ambil yang baiknya semua di situ dia. Ya betul. Jadi yang buruknya daripada kami, yang baiknya daripada Allah SWT. So di petang Ramadan yang mulia ni, insya-Allah esok kita nak sambut Ramadan, mula berpuasa. Dah asar bang. Bila dah masuk asar, dekat dalam Islam kita asar ke maghrib? Asar. Asar adalah waktu lain, hari lain. Ada waktu lain, so kita dah mula mencicak Ramadan sekarang ni. Jadi kami pun ambil kesempatan mengucapkan selamat menyambut Ramadan kepada semua yang menonton, dan kami pun mohon ampun dan maaf lah kan. Jadi kepada yang rasa nak dapat supply plastik hitam tu, bagi tahulah cerita dia kan, kita boleh share kan. Cuma macam inilah cerita dia kan. Macam cakap tadi lah, kita menentukan hala tuju juga sebenarnya. Kita yang menentukan anak-anak kita ke mana perginya, cerita dia. Pendidikan bermula daripada rumah, cerita dia.
Betul. Okay. Salam sayang dari saya dan juga kru-kru yang terlibat sebagainya. Macam ada kru-kru ramai lah, cerita dia. Kami masih dalam proses bertatih dan juga belajar benda ni kan, cerita dia. InsyaAllah kami akan perbaiki segala-galanya dari segi podcast, dari segi audio, video dan sebagainya. Dan dari segi kegemasan, strategi, cara tapi kena ingat, apa yang kami sembang ni adalah cara sembang santai kan. Jadi sembang santai adalah sembang santai lah. Kami tak tiru orang lain punya format, cerita dia. Itu hal lain, orang lain. Cerita dia. Jadi kepada kalau terkeluar perkataan-perkataan yang tidak tu enggak tak dengar lah, buat tak dengar lah, cerita dia kan, cerita dia. Okey ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.